Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. 我们今天要一起思想上帝的话， Hari ini kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. 我们一起翻开旧约圣经 Mari kita membuka Alkitab dalam Perjanjian Lama 出埃及记25章。 di Keluaran pasal 25. 出埃及记的25章，我们今天要读23到30节。 Keluaran pasal 25 kita akan membaca ayat 23 sampai 30. 好，出埃及记25章23到30节，翻到了，我先请翻译帮我读一次印尼文版本的经文。 Keluaran pasal 25 ayat 23 sampai 30. Penerjemah akan membacakan dahulu dari awal sampai akhir dengan bahasa Indonesia. Keluaran 25 ayat 23. Lagi haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, sehasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dan membuat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya, dan kau buatlah bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Haruslah engkau membuat untuk meja itu 4 gelang emas, dan kau pasanglah gelang-gelang itu di keempat penjurunya, pada keempat kakinya. Gelang itu haruslah dekat ke jalur pinggirnya sebagai tempat memasukkan kayu pengusung, supaya meja itu dapat diangkut. Haruslah engkau membuat kayu pengusung itu dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas, dan dengan itulah meja harus diangkut. Haruslah engkau membuat pinggannya, cawannya, kendinya, dan pialanya yang dipakai untuk persembahan curahan. Haruslah engkau membuat semuanya itu dari emas murni, dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian di atas meja itu di hadapanku. 好，我再用中文的圣经新译本为大家读一次这一段经文。 出埃及记25章23节，请听神的话。你要用皂荚木做一张桌子，长88公分，宽44公分，高66公分。你要用纯金包桌子，桌子的四围要做金边。 你要给桌子的四围做75公厘宽的框边，框边上的四围要做金边。你要做4个金环，把金环安放在桌子的4角上，就是桌子的4角上。环子要靠近框边，用来穿桌杠，以便抬桌子。你要用皂荚木做几根桌杠，又要用金包裹起来。桌子要用桌杠来抬。 你要做桌子上的盘子、碟子、酒杯和奠酒用的瓶，这些你要用纯金制造。你又要在桌子上，在我面前常常摆放陈设饼。以上是神的话。 Demikian firman Tuhan. 每一次来总堂都有回家的感觉。 Setiap kali saya datang ke GRI Pusat, saya berasa pulang ke rumah. 这里有最好的信仰。 Di sini ada iman kepercayaan yang paling baik. 有最好的牧长同工。 Di sini ada hamba-hamba Tuhan dan rekan-rekan pelayanan yang terbaik. 有最亲爱的弟兄姐妹。 Di sini juga ada Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, saudara-saudari saya yang terbaik. 有最好的建筑、最好的学校。 Di sini juga ada gedung gereja terbaik, ada gedung sekolah yang terbaik. 有最好的文化工作。 Dan juga ada pelayanan mandat budaya yang terbaik. 还有我们最亲爱的唐崇荣牧师。 Serta juga ada hamba Tuhan kita Pendeta Stephen Tong yang kita kasihi. 这个主日唐牧师去俄罗斯布道，大家想念他吗？ Selama minggu lalu sampai minggu depan, beliau pergi ke Rusia untuk menjalankan KKR. Apakah Bapak Ibu rindu beliau? 很想念，我看大家都点头。 Tentu sangat rindu, saya melihat banyak yang menganggukkan kepala. 我相信不只是我们挂念他，他也挂念着我们。 Saya yakin tidak hanya kita rindu beliau, beliau juga rindu dengan kita. 因为这里是他的家， Karena tempat ini juga adalah rumahnya. 教会是他的家人， Dan kita semua, gereja adalah keluarga beliau. 教会是上帝的家， Gereja adalah rumah Tuhan. 连耶稣基督都喜欢这个家。 Yesus Kristus pun juga mengasihi rumah ini. 耶稣小的时候有一次跟他的爸爸妈妈上耶路撒冷。 Ketika Yesus masih kecil, pernah sekali dia pergi ke Yerusalem dengan orang tuanya.
他们守节结束以后离开耶路撒冷要回家。 Lalu setelah mereka selesai beribadah, mereka akan pulang. 那在回家的路上，耶稣就不见了。 Tapi di jalan pulang ke rumah, Yesus menghilang. 约瑟跟玛利亚非常紧张。 Yusuf dan Maria sangatlah tegang. 这个我们这么宝贝的孩子耶稣怎么不见了？这么多人。 Wah, orang begitu ramai, tapi anak kami Yesus yang kami kasihi kenapa menghilang begitu saja? 会不会出什么事情？ Mungkinkah terjadi sesuatu yang buruk? 而且他是弥赛亚。 Dan kita tahu Yesus ini adalah Mesias. 把弥赛亚弄丢，那这个很严重。 Kalau sampai Mesias ini hilang, tanggung jawab kita sangat besar, bukan? 他们很紧张，找了3天。 Maka mereka sangat tegang mencari sampai 3 hari lamanya. 后来在哪里找到？ Lalu mereka menemukan Yesus di mana? 哪里？ Di mana? 在耶路撒冷圣殿里面找到。 Mereka menemukan Yesus di Bait Allah di Yerusalem. 他们找到耶稣以后，耶稣跟他们说什么？ Setelah mereka menemukan Yesus, apa jawaban Yesus? 爸妈，我错了，我不应该贪玩。 Ayah ibu, saya salah, saya tidak seharusnya lari sendiri. 耶稣说什么？ Apa jawaban Yesus? 耶稣说：“爸爸妈妈为什么找我？ Yesus menjawab, mengapa kamu mencari aku? 你们不知道我应该在我父的家里吗？ Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? 这句经文的希腊文原文，和合本翻译成“岂不知我应当以我父的事为念吗？” Di dalam terjemahan Mandarin ada yang terjemahkan menjadi, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus memikirkan pekerjaan Bapakku? 那这是一个比较友善的从意义上来翻译的方法。 Terjemahan ini memang ada sedikit perubahan dari makna aslinya. 但如果直接翻译的话，就是比较直接的翻译是：你不知道我应该在我爸爸的家里面吗？ Tapi terjemahan bahasa Indonesia lebih tepat sesuai dengan arti aslinya, yaitu tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? 我不知道印尼文圣经是怎么翻译。 父的家里。 在父的家里。OK， 这个印尼文翻译是比较靠近原文，比较直接哈。 Terjemahan bahasa Indonesia juga lebih tepat sesuai dengan bahasa aslinya. 家是一个每一个人都喜欢、都需要，最后一定要回去的地方。 Rumah adalah tempat yang paling kita sukai dan paling kita rindukan, paling kita ingin untuk kembali. 耶稣基督也喜欢在上帝的家里面。 Tuhan Yesus juga suka berada di dalam rumah Allah. 在旧约时代， Dalam perjanjian lama, 会幕是上帝居住的地方。 Tuhan Allah berdiam di kemah pertemuan. 有会幕的地方就是上帝的家。 Di mana ada kemah pertemuan, di sana adalah rumah Tuhan. 我们今天读的这段经文讲到陈设桌跟桌上的陈设饼。 Di perikop ayat yang tadi kita baca, tercatat mengenai meja roti sajian dan roti sajian. 这是放在会幕里面圣所里面的其中一个家具。 Meja ini adalah salah satu perkakas perabotan rumah tangga yang ditempatkan di dalam tempat kudus dalam kemah pertemuan. 今天我想要从这一段陈设桌、陈设饼的经文，跟大家思想，我们应该常常在上帝的家。 Melalui perikop ini saya akan memimpin Bapak Ibu sekalian bersama merenungkan bagaimana kita seharusnya senantiasa ada di rumah Bapa juga. 所以刚刚我们读的出埃及记25章的第30节讲到，在陈设桌的上面要常常摆着陈设饼。 Di perikop yang tadi, Keluaran 25 ayat 30 tercatat, haruslah roti sajian di atas meja itu senantiasa diletakkan. 我们这边有没有披萨 hut？ 有，所以你们都吃过披萨。 Saya yakin Bapak Ibu tahu apa yang namanya pizza. 陈设饼的大小可能差不多，就是像我们现在吃的这个披萨。 Ukuran roti sajian itu hampir sama ukurannya dengan pizza yang kita tahu secara umumnya. 圆圆扁扁的。 Yaitu bentuknya bulat dan agak gepeng. 那这些摆在圣所陈设桌上面的陈设饼是要献给上帝的。 Roti sajian yang diletakkan di atas meja ini sepatutnya dipersembahkan untuk Tuhan. 所以它是属于上帝，不是给人吃的。 Ini berarti roti sajian adalah untuk Tuhan, bukan untuk dimakan manusia. 我们华人的文化对这个也完全不陌生。
Kita sebagai banyak orang Tionghoa, kita juga tidak asing lagi dengan budaya yang serupa. 所以很多那种尤其是我们过农历年的时候， Terutama di setiap kali tahun baru Imlek, 我们常常会把要吃的东西先放在这个祖先牌位前面的桌子上。 kita melihat banyak keluarga yang masih meletakkan makanan di depan sebuah perabotan terlebih dahulu untuk dipersembahkan kepada nenek moyang. 这边的华人会这样做吗？基督徒倒不会。对对对，当然基督徒不会。好，那所以陈设桌上面就经常摆着这个陈设饼。 Maka di meja sajian ini juga diletakkan roti sajian untuk Tuhan. 那他们摆一个礼拜，到了安息日以后，他们会把旧的饼拿下来，换新的饼上去。 Roti sajian ini akan diletakkan selama 1 minggu sampai hari Sabat berikutnya akan digantikan dengan roti sajian yang baru. 换下来的旧饼只有祭司亚伦跟他的子孙可以吃。 Lalu roti sajian yang sudah diganti, roti yang sebelumnya ini hanya boleh dimakan oleh Harun dan keturunannya. 这是写在利未记的规定。 Ini adalah peraturan yang dicatat dalam kitab Imamat. 好，对律法主义者来说，规定就是规定。 Bagi kaum legalisme, mereka melihat peraturan sangat penting, tidak boleh diubah. 绝对不可以违背。 Peraturan tercatat tidak boleh dilanggar. 遵守规定就得到上帝的祝福。 Kalau menaati peraturan maka akan mendapat berkat dari Tuhan. 那违背规定就得到上帝的咒诅。 Tapi kalau melanggar peraturan maka akan mendapat kutuk dari Tuhan. 有一次在安息日， Suatu hari di hari Sabat, 耶稣跟他的门徒从麦田经过。 Yesus bersama murid-muridnya berjalan melalui ladang. 那他的门徒一边走的时候，一边就摘了麦穗上面的麦子。 Lalu murid-murid Yesus sambil jalan di ladang sambil memetik gandum untuk dimakan. 法利赛人看到了， Hal ini dilihat oleh orang Farisi. 马上问耶稣 Mereka langsung bertanya pada Yesus, 你看你的学生他们为什么做安息日不可以做的事？ "Lihatlah, mengapa murid-muridmu melakukan hal yang dilarang di hari Sabat?" 耶稣马上用圣经回答他们。 Yesus langsung menjawab orang Farisi dengan prinsip Alkitab. 大卫跟大卫一起的士兵在肚子饿的时候做的事情，你们没有从圣经读过吗？ Tidakkah kalian ingat apa yang Raja Daud lakukan bersama dengan pasukannya ketika mereka lapar? 大卫不是在亚比亚他做大祭司的时候进了神的殿，吃了除了祭司以外谁都不可以吃的桌上的陈设饼。 Di dalam zaman pimpinan Imam Abiatar, Daud pun juga demikian membawa pasukannya bersama makan roti sajian dari bait suci, roti yang sebenarnya hanya boleh dimakan oleh imam dan keturunannya. 这个饼大卫不但自己吃，还分给跟他在一起的士兵吃。 Daud bukan hanya memakan roti sajian, dia juga membagikan roti sajian kepada pasukannya. 那照利未记的规定的话，这个饼是换下来的饼，也只有祭司亚伦跟他的后代可以吃。 Kitab Imamat mencatat peraturan bahwa roti sajian yang sudah lama hanya boleh dimakan oleh imam dan keturunannya. 所以法利赛人是典型的律法主义者， Maka orang Farisi adalah kaum legalisme yang paling taat. 命令就是命令， Mereka melihat peraturan tidak 无 boleh 论如何 dilanggar. 没有例外。 Bagaimanapun juga tidak ada pengecualian, harus taat. 但耶稣来告诉我们，命令的总归就是什么？命令的总归就是爱。 Tetapi Yesus datang untuk memberitahu kita bahwa segala peraturan dalam hukum Taurat sebenarnya bergantung pada satu prinsip, yaitu kasih. 所以耶稣最后告诉他们，安息日是为人设立的，人不是为安息日设立的。 Maka Yesus kemudian mengingatkan kepada orang Farisi bahwa hari Sabat ditetapkan bagi manusia. 这一章放在会幕圣所里面的陈设桌上面放的陈设饼， Meja roti sajian ini diletakkan di dalam kemah pertemuan dan ada roti sajian di atasnya. 它是为了满足我们的需要，带给我们幸福。耶稣完全了解这个意义。 Tuhan Yesus sungguh tahu bahwa bagaimana roti ini disajikan khusus sebenarnya untuk kebahagiaan dan kebutuhan kita manusia. 这个饼的确放在那边是要献给上帝的， Roti sajian memang dipersembahkan untuk Tuhan.
它是最圣洁的。 roti yang sangat-sangat suci. 那换下来以后，为什么不烧掉，却要给亚伦跟他的子孙吃呢？ Setelah roti sajian diganti dengan roti yang baru, mengapa roti yang lama tidak dibakar atau dibuang, tetapi diberikan kepada Harun dan keturunannya? 所以关于这个陈设饼换下来，任何人都不能吃，只有亚伦可以吃的规定，记在利未记里面。 Demikian kitab Imamat mencatat bagaimana roti yang lama ini hanya boleh dimakan oleh Harun dan keturunannya. 同样这一段利未记的经文， Sama juga di dalam perikop ini di dalam kitab Imamat, 法利赛人看到的是，无论如何，任何人都不可以吃。 yang dibaca oleh orang Farisi adalah siapapun tidak boleh memakan roti ini. 但耶稣看到的是，上帝乐意换下来的旧饼，满足亚伦，满足他的子孙，满足人的需要。 Tetapi ayat yang sama justru dibaca dan diartikan oleh Yesus sebagai roti ini yang seharusnya diberikan untuk Tuhan, tetapi Tuhan berkenan untuk memberikan roti ini kepada Harun dan keturunannya untuk memenuhi kebutuhan mereka. 耶稣说：“人活着不是单靠食物，乃是靠什么？靠神口里所说的一切话。” Yesus berkata, manusia hidup tidak hanya dengan roti saja, tetapi juga dengan firman yang keluar dari mulut Allah. 好，我请问大家，耶稣这一句话是不是代表食物不是必要的？ Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, kalimat Yesus ini apakah berarti makanan tidak lagi penting? 是不是？ Apakah begitu? 人活着不是单靠食物，乃是靠神口里出的一切话。 Manusia hidup tidak berdasarkan roti saja, melainkan berdasarkan firman yang keluar dari mulut Allah. 是不是代表食物不是必要的？ Apakah itu berarti makanan roti tidak lagi penting? 对不对？ Apakah betul? 请你们回答， Tolong jawab saya. 是不是？ Betulkah demikian? 不是， Tentu bukan. 不是单靠食物，表示还是要靠食物。 Manusia hidup tidak hanya bersandarkan roti saja, berarti manusia tetap butuh roti, tetap butuh makanan. 我们今天做了基督徒以后， Hari ini kita setelah menjadi orang Kristen, 我们知道自己有圣徒的身份。 kita tahu bahwa kita sekarang memiliki status yang baru, 圣徒是圣洁的， yaitu status kita sebagai orang kudus. 结果我们有时候会有一种倾向， Tetapi sebagai orang kudus kita masih punya sebuah kecenderungan, 我们会把身体的需要当作是次等的， yaitu kita cenderung memikir bahwa kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang sekunder, 身体的需要是不重要的需要， yaitu kebutuhan jasmani tidaklah begitu penting. 属灵的需要是高级的需要， Kita cenderung melihat kebutuhan rohani lebih penting daripada kebutuhan 身体的 jasmani. 需要是低级的需要。 Kita melihat kebutuhan jasmani adalah kebutuhan tingkat rendah. 但是在主祷文里面， Tetapi dalam doa Bapa kami, 耶稣不是教我们说，我们灵修的经文今日赐给我们， Yesus tidak mengajarkan kita, berikanlah kami pada hari ini ayat renungan kami. 耶稣怎么说？ Tapi Yesus mengajarkan kita, 我们日用的什么？我们日用的饮食今日赐给我们。 Yesus justru mengajarkan kita, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. 耶稣不但没有藐视身体的需要， Yesus bukan hanya tidak menganggap remeh kebutuhan jasmani, 他要我们每天关注我们身体的需要。 Yesus bahkan mengajarkan kita untuk tiap hari memerhatikan kebutuhan jasmani kita. 教会是上帝的家， Gereja adalah rumah Tuhan. 家里面的人都是他的儿女。 Setiap orang dalam gereja adalah anak-anak keluarga Tuhan. 如果你有孩子， Jika kita sudah punya anak sendiri, 你会关心他的功课， kita akan memerhatikan tugas sekolahnya, 你会关心他的品格， kita akan memerhatikan pertumbuhan karakternya. 你会关心他的身体吗？ Apakah kita juga akan memerhatikan tubuh jasmaninya? 会不会？ Apakah juga? 当然，你关心他身体的健康， Tentu kita juga memerhatikan jasmaninya. 关心他吃得饱不饱。 Kita memerhatikan apakah dia kenyang. 我前几年有一段时间吃得很胖很胖， Saya beberapa tahun lalu saya sempat cukup gemuk.
所以唐牧师看到我就认不出来。Sampai Pak Tong melihat saya tidak lagi mengenal saya. 那我来侍奉完要回去台北。 Lalu waktu itu saya datang ke Jakarta dan setelah pelayanan saya kembali ke Taipei. 他说：“昌豪啊，不要再胖了。” Lalu Pak Tong berkata pada saya, Pak Andrew janganlah makin gemuk lagi. 然后再过几年我就变瘦。 Lalu beberapa tahun kemudian saya menjadi sangat kurus. 就一下瘦太多， Tidak sengaja terlalu 瘦了大概 kurus. 30公斤。 Saya telah kurus kira-kira 30 kilo. 那唐牧师看到我又认不出来， Sampai bertemu dengan Pak Tong kemudian tidak lagi mengenal saya. 所以我侍奉完要回去台北。 Maka setelah itu saya selesai pelayanan mau kembali ke Taipei lagi. 他说：“昌豪啊，不要再瘦了。” Lalu Pak Tong berkata kepada saya, Pak Andrew jangan terlalu kurus lagi. 他很关心我们的身体健康。 Beliau sangat memerhatikan kebutuhan dan pertumbuhan jasmani kita. 上帝也是这样关注我们一切的需要。 Demikian pula Tuhan memerhatikan kebutuhan dan kesehatan jasmani kita. 我们要常常在上帝的家。 Kita patut senantiasa berada dalam rumah Tuhan. 旧约里面最重要的桌子，就是圣所里面这一张陈设桌。 Meja yang terpenting di dalam perjanjian lama adalah meja ini, meja roti sajian. 新约有一张很重要的桌子， Di perjanjian baru juga ada sebuah meja yang sangat penting. 哪一张？ Yaitu meja apa? 哪一张？ Meja apa? 圣餐桌哈。 Yaitu adalah meja perjamuan kudus. 下个主日联合崇拜，你们就会看到讲台前面一张圣餐桌。 Kebaktian gabungan minggu depan kita akan bersama-sama ada perjamuan kudus. 这张桌子不是没有意义的， Meja perjamuan kudus yang akan kita lihat nanti itu bukan tidak ada maknanya. 我们今天读的旧约圣经，用一整段经文就讲一张桌子。 Perjanjian lama perikop ayat ini justru memakai satu perikop utuh untuk menjelaskan satu meja itu saja. 为什么在会幕的圣所里面要放一张桌子？ Mengapa harus ada meja di ruang kudus di dalam kemah pertemuan? 在新约最后的晚餐，耶稣跟门徒围着一张桌子。 Yesus juga di perjanjian baru bersama dengan murid-muridnya berkumpul di tengah meja dalam perjamuan terakhir. 因为只有家里面会有这种吃饭用的桌子。 Karena meja tersebut hanya akan muncul di dalam rumah tempat keluarga makan. 上帝关心我们一切的需要， Tuhan sungguh peduli dengan segala kebutuhan 所以 kita. 我们要常常在上帝的家里。 Maka hendaklah kita senantiasa berada dalam rumah Tuhan. 只有这里可以满足我们一切的需要。 Hanya di dalam rumah Tuhan saja segala kebutuhan kita dapat dipenuhi. 大概3年前， Kira-kira 3 tahun yang lalu, 我有一个最好的，从大学团契有20几年交情的好朋友。 saya bertemu dengan teman saya yang dulu adalah teman kuliah saya. Kami sudah kenal lebih dari 20 tahun. 他就发现他身上的癌症转移了。 Ternyata dia menderita kanker dan sel kanker sudah mulai menyebar. 那她是一个姐妹，是国中老师。 Beliau adalah seorang perempuan Kristen dan adalah guru SMP. 她的丈夫也是我大学团契最好的朋友， Suaminya juga adalah teman persekutuan saya yang sangat baik. 所以我们3个人就是3剑客。 Maka kami bertiga seringkali bersama berkumpul. 但是后来他们2个就交往， Lalu pada akhirnya tentu mereka akhirnya saling kenal, saling pacaran. 所以我就有点吃醋。 Maka saya sebenarnya ada sedikit cemburu. 那毕业以后他们就结婚， Tapi setelah kami lulus mereka menikah. 不过我跟他们的感情还是非常非常好。 Tapi hubungan saya dengan mereka berdua masih tetap sangat baik. 那3年前，这个姐妹那个癌症肿瘤转移到腰椎这个位置， Lalu 3 tahun yang lalu saya sadar bahwa sel kanker dari saudari ini telah menyebar sampai ke tulang belakang. 所以不知道是因为肿瘤压迫到腰椎，还是在做放射线治疗的时候伤到这个腰椎。 Maka saya tidak tahu apakah sel kanker tersebut telah menekan di bagian tulang ekornya atau ketika pengobatan radiasi telah merusak sedikit saraf di tulang ekornya. 所以他因为神经受伤，他就变成瘫痪，整个下半身完全不能动。 Tapi sekarang dia telah oleh karena penyakit ini
dia telah tertekan sarafnya dan terluka sehingga dia lumpuh dari pinggang ke bawah. 那他只能躺在床上，他不能再教书，他连自己在家里走路、上厕所都完全不能。 Saudari ini bukan hanya tidak lagi sanggup mengajar, dia bahkan di rumah mau pergi ke kamar kecil sendiri pun tidak sanggup. 那她的丈夫就要负责所有的家事，所以工作也要完全受到影响。 Maka bukan hanya pekerjaannya telah terpengaruh, bahkan suaminya pun juga harus menanggung banyak beban sampai semua pekerjaan rumah dikerjakan 他们 suami. 还要照顾2个孩子， Mereka bahkan masih harus merawat 2 orang anak. 所以那个时候他们很需要帮助。 Maka mereka pada saat itu sangat memerlukan bantuan. 那我就尽量每个礼拜找一个时段去他们家， Saya sebisa mungkin setiap minggu cari waktu pergi ke rumah mereka. 帮他们煮一顿午餐、一顿晚餐。 Saya membantu mereka memasak makan siang dan makan malam. 因为在做癌症治疗的时候，他要维持身体有足够的白血球的数量。 Karena bagi seorang penderita kanker, kita perlu memastikan ada sel darah putih yang cukup dalam tubuhnya untuk melawan kanker. 那就要补充大量的蛋白质。 Dengan demikian kami perlu menjaga asupan protein yang cukup. 其实我完全不会煮饭烧菜， Sebenarnya saya sama sekali tidak sanggup memasak. 但是就硬着头皮要煮， Tapi mau tidak mau saya harus memasak untuk mereka. 所以我就开始每个礼拜找一个中午晚上就煮蛋白质很多的菜给他们吃。 Maka saya berusaha dalam setiap minggu ada 1 hari ke rumah mereka untuk memasak makan siang dan makan malam yang mengandung banyak protein. 那我要炒菜， Saya lalu mulai mau menumis sayur. 里面要加青菜跟肉。 Saya usahakan ada daging dan sayur di dalamnya. 第一个步骤是什么？ Lalu tahap pertama untuk memasak yaitu 就是要爆香， saya akan memasukkan bawang putih dahulu. 所以把蒜头跟葱放到锅子里面要炒。 Saya masukkan bawang putih dan daun bawang ke dalam wok. 那爆香爆完了， Lalu setelah wangi bawang putih keluar, 应该先放菜还是先放肉？ lalu seharusnya masukkan daging dulu atau sayur dulu? 哦，有回答的都是有做家事的。 Baik, yang punya pengalaman memasak sudah tahu tahap berikutnya adalah 肉比较慢熟，所以放肉。 perlu memasukkan daging dahulu karena daging butuh waktu lebih banyak untuk masak. 我就去冰箱里面把肉拿出来， Maka saya mengambil daging dari dalam kulkas. 然后放到锅子里面炒。 Saya masukkan ke dalam panci, lanjut menumis. 那炒我看肉炒的差不多了， Lalu menumis saya lihat daging sudah hampir matang. 要放菜。 Berikutnya harus masukkan sayur. 我从洗菜的盆子里面把这个洗好菜捞起来， Saya keluarkan sayuran yang barusan selesai dicuci dari wadahnya. 然后把菜放到锅子里面。 Saya masukkan Saya sayur tahu. itu ke dalam panci, saya tumis juga. 那炒完以后，这样完工了吗？ Setelah itu apakah sudah selesai lauk ini? 要做什么？ Masih kurang apa? 对对对，哇，很多人对，最后要加盐巴、 Tentu sudah banyak yang tahu bahwa saya masih harus membumbuinya. 加胡椒、加调味料。 Saya masih kurang garam dan bumbu-bumbu 所 lainnya. 以我再去冰箱的门把盐巴、调味料全部拿出来，加到锅子里面。 Maka saya pergi ke kulkas, saya mengambil bumbu-bumbu yang saya perlukan dan juga garam untuk memasukkan ke dalam panci. 那我这样，我刚刚描述这个做菜的过程有没有什么问题？ Dari proses yang saya baru jelaskan ini, apakah ada masalah yang Bapak Ibu temukan? 有没有问题？ Ada masalah atau tidak? 你们可以勇敢的讲，大声讲。 Tidak apa-apa, silakan menjawab dengan berani. 有非常严重的问题， Sebenarnya ada masalah yang sangat besar. 你不相信可以我做一次给你吃，你就知道。 Jika Bapak Ibu tidak percaya, boleh saya memakai cara yang sama untuk memasakkan sekali bagi Bapak Ibu. 我那个爆香完以后，才去冰箱把肉拿出来。 Setelah saya menumis bawang putih dan daun bawang, baru saya mengambil daging dari dalam kulkas. 所以锅子里面的蒜头已经快要烧焦了。 Itu berarti bawang putih di dalam panci sudah hampir gosong. 那我把肉放进去炒一炒，炒的差不多了， Lalu saya masukkan daging dan saya masak, sudah hampir matang dagingnya. 我再赶快去洗菜盆里面把水弄干，然后再拿出来放到锅子里面。 Saya baru mencari sayur yang sudah selesai dicuci dan baru mengeringkannya, baru mau memasukkan ke dalam panci. 那肉在锅子里面又炒得很硬，
很老，快要烧焦了。 maka daging yang di dalam panci sebenarnya sudah terkelewat matang dan tidak lagi enak dimakan. 那我全部都炒好，我看菜也熟了，差不多了。 Lalu sampai terakhir ketika sayur pun juga sudah hampir matang, 我才想到，对，还要加调味料。 saya baru ingat, oh iya masih kurang bumbu. 我再去开冰箱看盐巴在哪里，酱油在哪里，油在哪里。 Baru saya buka kulkas mencari satu-satu mana kecap asin, mana kecap manis. 全部找出来，再放到锅子里面。 Sampai sudah menemukan semua bumbu, baru saya tuangkan ke dalam panci. 每一个步骤都太慢， Setiap tahap terlalu lambat sebenarnya. 做出来乱七八糟，很难吃。 Sehingga makanan yang hasilnya terjadi itu sungguh tidak enak dimakan. 那我多做几次，做久了以后，当然我就学聪明了。 Tentu semakin lama saya belajar, semakin mahir saya memasak. 我想到我从小到大看妈妈在家里怎么做菜， Saya tiba-tiba teringat bagaimana ibu saya sejak saya kecil setiap hari memasak untuk sekeluarga. 这个做菜之前的准备工作很重要。 Maka saya sadar persiapan sebelum memulai masak sangatlah penting. 你要把所有要用到的调味料、要用到的肉、要用到的菜，全部先准备好，就放在锅子的旁边。 Kita seharusnya mempersiapkan baik itu bumbu, sayur, daging semuanya di sebelah, di dekat panci, baru kita memulai masak. 那火打开在炒的时候是分秒必争哎。 Setelah api dinyalakan, kita patut berjuang, berlomba dengan waktu untuk menyelesaikan masakan tersebut. 所以很快的，这个蒜头，然后肉，然后青菜，然后调味料，马上可以都加到锅子里面。 Mulai dari bawang putih, lalu daging dan sayur sampai bumbu, semuanya perlu di waktu yang tepat. 哎，我不是浪费你们的时间跟你们讲这一段。 Saya menjelaskan bagaimana saya memasak bukan sedang membuang waktu dari Bapak Ibu sekalian. 上帝要建造会幕的时候， Ketika Tuhan memimpin bangsa Israel membangun kemah pertemuan, 建造会幕里面所有要用到的家具， Tuhan juga mengajarkan bagaimana mereka perlu mempersiapkan setiap perkakas dalam kemah pertemuan. 他就是这样先准备好所有的材料。 Tuhan pun sendiri mengarahkan orang Israel mempersiapkan setiap bahan terlebih dahulu. 我们往前翻看出埃及记25章第1节， Mari kita melihat di pasal yang sama, Keluaran 25 di ayat pertama. 出埃及记25章第1节，我来读到第9节。 Keluaran 25 saya akan membacakan dari ayat 1 sampai 9. 耶和华对摩西说：“你要告诉以色列民，叫他们给我送礼物来。所有心里乐意奉献的人，你们就可以收下他们给我的礼物。”第3节，以下是你们要从他们收取的礼物：金、银、铜、蓝色、紫色、朱红色线、细麻、山羊毛、染红的公羊皮、海狗皮、皂荚木、灯油、膏油的香料和焚香用的香料、红玛瑙和镶嵌在以弗得和胸牌上的宝石，他们要为我建造圣所，使我可以在他们中间居住。按着我指示你建造会幕和一切器具的样式，你们要照样建造。 Keluar 25 ayat 1 sampai 9, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku itu. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. 我们刚刚读的这一段经文， Dari perikop yang baru saja kita baca, 包括了所有建造会幕、圣所、至圣所，还有里面一切家具的所有材料。 kita melihat telah dijelaskan setiap bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pembangunan kemah pertemuan, ruang suci, ruang maha suci, dan juga perabotan lainnya. 这个经过严密的计划、精密的计算，先备好一切的材料。 Ini berarti Tuhan telah menghitung dan merencanakan dengan sedemikian detail sebelum mulai membangun. 然后按照上帝明确的指示开始做
建造会幕跟里面的家具，包括今天我们读的陈设桌。 Lalu orang Israel demikian berdasarkan petunjuk yang sangat jelas dari Tuhan, mereka mulai membangun baik itu kemah pertemuan serta ruang di dalamnya, perabotannya dan juga meja roti sajian yang tadi kita sudah baca. 那这样按部就班、循序渐进的把会幕以及会幕里面的家具完美的、严谨的做到最好。 Maka pembangunan kemah pertemuan serta berbagai perabotan dan perkakas yang ada di dalamnya semua dibangun berdasarkan perencanaan yang sungguh bertahap dan detail. 这张陈设桌有多大？ Berapa besar meja roti sajian itu? 经文有没有说？ Apakah tercatat ukurannya di dalam 我们今 Alkitab? 天读的是25章23到30节。 Yaitu tadi yang kita baca di dalam pasal 25 ayat 23. 桌子有多长，有多宽？ Di sini ditulis lebar, panjang dan tingginya berapa? 这个和合本的翻译是有2肘长，1肘宽， Ico. 印尼文的圣经是 也是肘。也是肘子里。好， Ya, di sini ditulis 2 hasta panjang, sehasta lebar, 1,5 hasta tinggi. 这个肘呢，在圣经新译本直接就翻译成44公分。 Di dalam terjemahan baru bahasa Mandarin, kata hasta langsung diterjemahkan sebagai 44 cm. 这个1肘是多长啊？它是你现在可以把你的右手举起来， Lalu sehasta itu bagaikan selengan 每一个人举起来， panjangnya. 好 Mari kita angkat tangan kita lihat lengan kita masing-masing. 从你的中指的指尖开始算， Itu kita mulai mengukur kira-kira dari ujung jari tengah kita, 算到你的这个肘关节这里。 yaitu panjangnya kira-kira dari ujung jari tengah sampai ke ujung sikut kita. 你今天回家量量看，从指尖到肘关节这个长度是多少？ Kalau nanti pulang kita boleh mengambil meteran, coba kita ukur dari lengan kita masing-masing. 我在研究这段经文的时候，我真的有用尺来量。 Saya waktu membaca ayat ini, saya sungguh mengambil meteran, saya coba ukur lengan saya. 真的是44公分，刚刚 Lalu 好。 saya lihat lengan saya sungguh panjangnya 44 cm dari ujung jari sampai ujung sikut. 当然每一个人的手长度不一样，这是平均44公分。 Tentu kita pasti ada perbedaan di dalam lengan kita masing-masing, tapi secara rata-rata satu hasta itu 44 cm. 那我很高兴，我的手是特别符合圣经。 Saya sadar bahwa lengan saya sesuai dengan Alkitab, saya sangat senang. 好，所以这张桌子呢，它的长度就是2肘，那就是我的一个手臂加一个手臂，88公分这么长。 Meja roti sajian itu 2 hasta panjangnya, jadi kira-kira ya 2 lengan seperti ini panjangnya. 宽度是1肘，就是44公分。 Lalu lebarnya adalah 1 hasta lebarnya. 所以这张桌子有没有很大？ Maka meja ini besar atau kecil? 不是很大。 Tidak terlalu besar. 你们家里的餐桌随便都比这个大。 Saya yakin meja makan di rumah kita pasti jauh lebih besar daripada ukuran ini. 这个为什么要做这个大小？ Mengapa harus membuat dengan ukuran sedemikian? 为什么？ Mengapa? 会幕 Kalau kita ingat kemah pertemuan, 是谁的家？ kemah pertemuan adalah rumah siapa? 上帝的家， Adalah rumah Tuhan. 放在圣所里面。 Dan ini harus meja ini diletakkan dalam ruang kudus. 你家的餐桌多大？ Kalau kita lihat meja makan kita di rumah, berapa besar? 上帝那么寒酸吗？ Mengapa Tuhan begitu picik hatinya, kecil sekali mejanya? 他圣所摆的桌子比你家的餐桌还小。 Meja di ruang kudus jauh lebih kecil daripada meja makan di rumah kita. 为什么？ Mengapa demikian? 会幕不是圣殿。 Kemah pertemuan bukan bait Allah. 以色列人他们还没有固定的首都的时候， Ketika bangsa Israel belum mempunyai ibu kota yang menetap, 他们经常需要移动。 orang Israel masih perlu sering kali berpindah tempat. 如果他们说我们气派一点， Kalau orang Israel berkata, oh kita harus lebih megah lagi. 上帝的会幕的圣所里面的桌子， Kalau sampai meja yang ada di dalam ruang kudus dalam kemah pertemuan untuk Tuhan, 再怎么样至少比我们家的餐桌10倍大。 kita harus membuat meja itu 10 kali lipat lebih besar setidaknya dari meja di rumah kita masing-masing. 那每一次会幕要移动的时候，他们就死掉了， Kalau misalnya betul begitu, maka setiap kali mereka berpindah tempat, mereka akan setengah 因为 mati. 要搬得半死。 Karena mereka akan sulit sekali memindahkan meja tersebut. 所以为了移动的需要，
这个陈设桌不能太大。 Maka demi memudahkan mereka berpindah tempat, meja roti sajian tidak boleh terlalu besar. 那为什么不做小一点？ Lalu mengapa tidak membuat lebih kecil lagi mejanya? 做小一点，这样搬的时候很轻松。 Bukankah makin kecil makin mudah dipindahkan? 干脆做这样迷你的小小的，不是很好吗？ Kalau dibuat sekecil ini bukankah jauh lebih baik lagi? 可是上面要摆陈设饼啊， Tapi masih harus ada roti sajian di atasnya. 还要摆祭奠的酒。 Juga masih harus ada anggur di atasnya. 你桌子做的太小， Kalau meja terlalu kecil, 陈设饼摆在上面一碰就掉下来了。 kalau sampai roti sajian tidak muat, maka akan jatuh. 这个大小要做的刚刚好。 Ukuran meja tersebut harus sangat tepat. 你们家的餐桌多高？ Berapa tinggi meja makan di rumah kita? 几公分高？你们知道吗？ Apakah tahu kira-kira berapa tinggi? 餐桌的高度不是随便的， Tinggi meja makan itu tidak sembarangan. 它是固定的。 Tinggi meja makan hampir sama di 因为 semua. 你坐下来吃饭的时候，这个台面、桌面距离地板的距离不能太高或太低。 Karena setelah kita duduk di meja makan, tentu tingginya harus sesuai dengan posisi kita duduk untuk makan. 餐桌太高的话，你坐下来吃饭变成要这样子吃。 Bila meja makan terlalu tinggi dari lantai, maka setelah kita duduk kita tidak akan sanggup lagi makan dengan baik. 餐桌太低，你吃饭的时候变成要这样子吃。 Dan bila meja terlalu rendah, maka kita harus membungkuk setiap kali kita harus makan. 这一张陈设桌多高？ Berapa tinggi meja roti sajian ini? 你不要看我，看圣经， Jangan lihat saya, lihat Alkitab, saudara. 一肘半，对不对？ Yaitu 1 hasta setengah. 一肘半就是44公分一肘，再加上半肘22公分，总共是66公分。 Yaitu 44 cm ditambah setengahnya, jadi 66 cm. 好，现在再把你们的右手拿出来， Sekarang mari kita keluarkan lagi lengan tangan kanan kita. 用你的指尖放在地板上， Lalu 放 coba 地板上。 Coba kita kenakan jari tengah kita ke lantai. 好，你量到你的肘关节，再往上加22公分，半肘。 Kita hitung bagaimana dari ujung jari sampai ke sikut kita, sampai tambahkan lagi setengah panjangnya. 这个就是陈设桌的高度， Itulah tinggi dari meja roti sajian, 66公分。 66 cm. 我现在问你们， Saya ingin bertanya pada saudara, 作为一张放陈设饼的餐桌， sebagai meja untuk roti sajian, 66公分，这个高度好不好？ 66 cm tingginya, apakah itu baik? 好不好？ Baik atau tidak? 太高还是太矮？ Terlalu tinggi atau terlalu pendek? Hai ai. 你如果觉得很好，你今天回去把你的餐桌脚砍断，砍成66公分。 Kalau kita rasa sudah cukup baik tingginya, maka nanti kita pulang, kita potong meja makan kita sampai tingginya 66 cm saja sudah cukup. 餐桌为什么做这么矮？ Mengapa meja roti sajian begitu pendek? 为什么？ Mengapa? 啊？不是给人做的， Bukan untuk Nah, diduduki sekan mayong manusia. deh. Jadi untuk diduduki siapa? Sangat rendah. 它上面摆的是什么？ Yang ada di atasnya adalah 摆的就是要吃的饼，要喝的酒， yaitu roti sajian dan anggur untuk dimakan dan diminum. 就是一张餐桌啊。 Yaitu adalah meja makan sebenarnya. 为什么是这个高度？ Mengapa sedemikian rendah? 这个它虽然是一张餐桌哈， Meskipun meja ini adalah meja makan, 但是要记得， tapi hendaklah kita tidak lupa. 会幕是常常要移动来移动去的。 Kemah pertemuan adalah dibuat untuk mudah dipindahkan. 你如果把桌子做得太高， Bila meja tersebut terlalu tinggi, 这么高， misalnya setinggi ini, 上面放陈设饼， lalu di atasnya ada roti sajian. 陈设饼不是只放一张， Roti sajian tidak hanya satu saja, 12个支派，所以放12张， yaitu 12 suku masing-masing satu, jadi ada 12 roti. 分成2堆， Dan dibagi jadi 2 susun. 一堆6片。 Satu susun 6 roti. 桌子如果很高， Bila meja terlalu tinggi, 你搬它的时候，桌子摇来摇去， maka waktu kita memindahkannya akan mudah sekali jatuh rotinya. 陈设饼掉满地， Maka akan sulit sekali untuk menjaga keseimbangan ketika dipindahkan. 捡起来拍一拍，吹一吹，
没有人看到，再放上去。 Lalu kalau rotinya sampai jatuh, kita ambil dari tanah, kita tiup-tiup, tidak ada yang melihat, lalu kembalikan lagi ke atas meja. 所以你桌子不能做大，要做得刚刚好。 Maka meja tidak boleh terlalu tinggi, harus tepat ukurannya. 你搬的时候再怎么摇晃，这些饼还是稳稳的。 Sampai kalau dipindahkan, tidak peduli bergoyang seperti apapun, tidak akan jatuh. 祭司要在这个陈设桌上面做这个换饼换酒的工作。 Imam bertugas untuk mengganti roti dan anggur sesuai waktunya. 弟兄在家里有没有洗碗？ Kaum bapak sekalian, saya ingin bertanya, apakah mencuci piring di rumah sendiri? 请回答。 Tolong para saudara menjawab saya. 都不回答。 Mengapa tidak menjawab saya? 通常厨房的这个水槽的高度的设计，比较是为家里的女主人设计的。 Kebanyakan tinggi dari wastafel di dapur memang dirancang sesuai dengan tinggi wanita. 所以弟兄去洗碗或做菜的时候， Maka ketika pria memasak ataupun mencuci piring, 尤其是特别高的弟兄， terutama pria yang cukup tinggi posturnya, 就会觉得这个水槽太低， akan merasa wastafel itu terlalu rendah. 所以你洗的时候就变成要有一点驼背弯腰的在那边洗。 Maka pria yang tinggi setiap kali mencuci harus membungkukkan badan. 有的是把脚打得很开这样子洗， Bahkan membuka kaki sampai bisa mencuci dengan baik. 不然你这样洗完你的腰就很痛很不舒服。 Bila tidak, mencuci cukup lama pun akan membuat pinggang menjadi sakit. 这个一肘半已经是精密设计过的最好最有智慧的设计。 Tuhan Allah sungguh menetapkan tinggi meja sajian sehasta setengah itu memang penuh dengan kebijaksanaan. 这张陈设桌是用什么材料做的？ Bahan apa yang dipakai untuk membuat meja ini? 用什么材料？ Yaitu dengan apa? Bahan apa? 皂荚木， Dengan kayu penaga. 所以就是一张木头桌子，对吗？ Yaitu ya artinya meja ini adalah meja dari kayu. 是木头桌子，是不是？ Betul ya, meja dari kayu, betul ya. 仔细看圣经，是不是一张木头桌子？ Mari kita lihat lagi, selain kayu ada apa lagi bahannya? 啊，是不是木头桌子？ Apakah itu meja kayu? Betul. 所以看上去就是木头，对不对？ Memang betul meja yang terbuat dari kayu. 对不对？ Betul ya? Betul? Betulkah? 你们有没有看圣经啊？ Lihat kembali Alkitab saudara. 外面包什么？包着金子，对，所以是一张看上去就是一张金桌子。 Bukan hanya dari kayu tapi disalutkan emas. Jadi kalau dilihat secara kasat mata, meja dari emas. 为什么？ Mengapa demikian? 搬的时候容易搬。 Apakah demi untuk memindahkannya mudah? 上帝不是很穷， Apakah Tuhan itu miskin? 他不是没有办法做一张纯金的桌子。 Tuhan bukannya tidak mampu membuat meja dari emas murni. 但你如果整张桌子全部用黄金、纯金来做， Tapi kalau satu meja utuh dibuat dari emas murni, 那刚刚说的，你要搬的时候你就完蛋了， maka akan setengah mati untuk memindahkannya. 完全搬不动。 Karena sangat berat, tidak sanggup dipindahkan. 所以用皂荚木这个耐潮湿的木头， Maka secara khusus memakai kayu penaga yang tahan basah, 外面包上金子， lalu disalutkan dengan emas di luarnya. 这只是做一张桌子。 Ini hanya ketentuan untuk membuat satu meja saja. 我花了这一点时间讲，你们可能有一些人已经听得很不耐烦， Mungkin sudah ada Bapak Ibu sekalian yang mendengar saya menjelaskan meja ini sampai sudah bosan. 但这不是一件小事。 Tapi ini sungguh bukan hal sepele. 这段经文不是一段不重要的经文。 Perikop ayat ini bukan perikop yang tidak penting. 当天父上帝在做他会幕圣所里面的家具的时候， Ketika Tuhan Allah mengarahkan manusia untuk mempersiapkan berbagai perkakas dan perabotan, 每一个细节、每一个步骤都有他无穷的智慧。 setiap detail, setiap tahap sungguh mengandung hikmat kebijaksanaan Tuhan. 为什么我们要常常在神的家里面？ Mengapa kita patut senantiasa ada di rumah Tuhan? 我们刚刚说，因为神的家供应我们一切的需要。 Tadi kita lihat karena rumah Tuhan memenuhi kebutuhan kita. 我们现在学到第二件事， Sekarang kita melihat poin yang kedua. 在神的家里可以学到天父无穷的智慧。 Kita senantiasa berada di rumah Tuhan karena di rumah Tuhan kita belajar berbagai hikmat Tuhan.
你从小在家里看妈妈怎么做家事， Dari kecil kita melihat, mengamati bagaimana ibu kita mengerjakan pekerjaan rumah. 看爸爸怎么修电灯，怎么修坏掉的东西。 Kita mengamati bagaimana ayah kita memperbaiki alat yang rusak, bohlam yang rusak. 我们也是一样，这样在神的家里面学习。 Demikian juga kita di rumah Tuhan, Bapa kita mengamati dan belajar. 我们可以从神的话， Kita belajar dari firman Tuhan. 从每一个弟兄姐妹身上， Kita juga belajar dari saudara-saudari kita yang lain. 从每一个牧者、长老、执事身上， Kita belajar dari setiap hamba Tuhan, setiap penatua majelis. 我们可以学到无穷的智慧。 Kita dapat belajar banyak sekali hikmat yang tidak 这些 terhingga. 智慧绝对足够让我们把我们的人生管理好， Hikmat-hikmat ini cukup untuk kita mengatur hidup dengan bijaksana. 把上帝的家、把教会管理好， Bagaimana kita juga sepatutnya demikian 把自己的家管理好， menjaga rumah Tuhan, menjaga rumah kita dengan hikmat dan bijaksana. 把社会、把世界管理好。 Demikian kita juga dapat mengatur baik masyarakat dan dunia dengan hikmat dan bijaksana. 所以要常常在上帝的家里， Maka hendaklah kita senantiasa ada di rumah Tuhan. 因为我们可以从天父身上学到这无穷的智慧。 Karena kita dapat belajar hikmat yang tak terhingga dari Tuhan sendiri. 好，最后做一张桌子有这么多的细节，需要这么多的智慧。 Yang terakhir kita akan melihat satu meja saja membutuhkan banyak detil dan bijaksana yang tak terhingga. 为什么上帝不干脆自己做就好了？ Mengapa Tuhan tidak langsung saja membuat meja ini dari tidak ada menjadi ada? 为什么？ Mengapa? 为什么他不自己做？ Mengapa Tuhan tidak langsung buat saja sendiri? 好，如果有在家里做家事、做菜的妈妈，最懂这个道理。 Saya yakin ibu-ibu yang setiap hari mengerjakan pekerjaan di rumah pasti tahu hal ini. 每一次妈妈在家里煮完一整桌的好菜， Setiap hari setelah ibu selesai masak penuh makanan di satu meja 全部准备好放在桌上的时候， dan semuanya setelah dihidangkan di atas meja makan, 全家人吃最多的是不是就是做菜的妈妈自己？ apakah di antara anggota keluarga yang makan paling banyak adalah sang ibu? 吃最少的人是谁？ Yang makan paling sedikit justru adalah 就是妈妈。 betul sang ibu. 那为什么？ Mengapa demikian? 因为他知道说，我今天煮的这些菜不新鲜，我少吃一点。 Apakah karena ibu tahu, oh bahan makanan saya hari ini kurang segar, sudahlah saya tidak memakan terlalu banyak? 为什么妈妈吃最少？ Mengapa ibu justru makan paling sedikit? 妈妈常常都说，啊，我煮的不好吃， Atau mungkin ibu berasa, ayah makanan saya kurang enak, saya tidak mau makan. 别人煮的都很好吃。 Yang orang lain masak lebih enak. 其实当然不是妈妈煮的不好吃， Tentu bukan karena masakan ibu tidak enak, 但因为煮这一桌菜非常的辛苦， tetapi demi memasak makanan-makanan ini perlu banyak tenaga. 妈妈在厨房里面忙进忙出1个小时30分钟， Bagaimana ibu harus bolak-balik dari dapur ke meja makan sampai mungkin hampir 2 jam. 她煮完以后， Setelah selesai memasak semua ini, 她最想做的事情不是吃， yang paling ibu inginkan bukanlah makan. 因为她已经累了， Karena ibu sudah sangat letih. 她只想好好休息。 Yang ibu inginkan adalah untuk istirahat. 所以妈妈需要的是休息和享受。 Maka yang ibu butuhkan adalah untuk beristirahat dan menikmati istirahat. 她怎么享受？ Maka selagi istirahat, 她看你们吃得很开心的时候，她就很满足。 ketika ibu melihat bagaimana anggota keluarganya menikmati makanan tersebut, dia akan mendapat kepuasan yang sangat besar. 上帝也是这样。 Demikian pula Tuhan kita. 上帝当然不是不会煮， Tentu Tuhan kita bukan tidak sanggup menyediakan makanan, 但上帝喜欢从我们得到享受。 tapi Tuhan suka menikmati hasil dari pekerjaan kita. 上帝喜欢享受我们献给他的东西。 Tuhan suka berkenan terhadap apa yang kita persembahkan kepadanya. 你可以去米其林餐厅吃到最贵最好的菜，
Kita mungkin sanggup pergi menikmati makanan dari restoran Michelin yang paling mahal. 但是米其林的菜跟妈妈做的菜，你更喜欢哪一种？ Tapi mana yang kita lebih suka? Masakan dari restoran Michelin atau masakan ibu kita? 我们常常是宁愿更喜欢吃妈妈做的菜。 Saya percaya kita sering kali memilih untuk menikmati masakan ibu kita. 客观来说，当然米其林的菜比妈妈菜做得更好。 Tentu saja secara objektif pasti masakan di restoran Michelin lebih enak daripada masakan ibu kita. 但是妈妈的菜里面有爱的味道。 Tetapi dalam masakan ibu kita ada cinta kasihnya di dalamnya. 我儿子很小的时候，我喜欢陪他玩积木。 Waktu putra saya masih kecil, saya suka menemaninya main Lego. 那就用这个积木堆东西。 Yaitu Lego bagaikan mainan kayu yang ditumpuk-tumpuk dengan bentuk yang berbeda. 那他堆出来的东西其实我都不知道他在堆什么，就乱七八糟的。 Lalu dia seringkali membentuk, saya juga tidak tahu benda apa yang dia bentuk, tapi intinya sangat kacau. 如果我自己堆的话，我可以堆得很好看。 Kalau saya yang membentuk, saya dapat membentuknya dengan baik, dengan terstruktur. 我知道怎么摆，可以摆得像一座城堡。 Saya tahu bagaimana membentuk benda ini sampai mirip, misalnya mirip istana. 但他不管堆什么都很难看，不知道堆什么。 Tapi putra saya waktu kecil, apapun yang dia bentuk, saya sungguh tidak mengerti wujud aslinya. 可是每一次他堆完一个东西， Tapi setiap kali dia selesai membentuk kekacauan itu, 我都特别喜欢， saya tetap sangat senang. 所以我会拍一大堆的照片， Saya bahkan mengambil foto dari berbagai 从 sudut. 不同的角度拍。 Saya mau mengabadikan karyanya. 我很惊奇他用的颜色， Saya juga sangat tertarik dengan warna-warna Lego yang dia pilih, 还有他堆出来的形状。 serta bentuk yang dia bangun. 这个积木这样子堆很好看， Kalau misalnya kita bentuk seperti ini memang bagus, 他就偏偏要这样子堆。 tapi dia sengaja membentuknya dengan bentuk yang aneh. 这里面有很多他让我感到惊喜的思想在里面。 Saya melihat ada banyak kejutan dari karya putra saya. 那他会自己做卡片送我， Lalu ada waktunya dia akan menulis kartu untuk saya, 那卡片上面有他自己画的画， dan di kartu itu dia akan menggambar karyanya sendiri, 他用注音符号写的字， dan dia memakai semacam pinyin untuk menulis kata yang dia belum bisa tulis. 那上面的画跟字其实都很丑， Sebenarnya tulisan dia, gambar dia sangat buruk dilihat. 可是我把它供奉在我的书架上，我非常珍惜它。 Tapi saya tetap sangat menghargai karya ini, saya letakkan di lemari buku saya. 我从这些丑东西里面 Dari karya-karya yang sungguh buruk ini, 可以看见他对我的爱。 saya dapat melihat cinta kasih putra saya bagi saya. 上帝也是这样， Demikian pula Tuhan kita. 他喜欢我们为他做东西， Tuhan suka kita bekerja bagi dia. 所以会幕他要他的儿女为他做。 Maka Tuhan mau umat-umatnya yang membangun kemah pertemuan. 这一张陈设桌，他要他的儿女为他做。 Tuhan mau anak-anaknya yang membangun meja roti sajian. 他不但喜欢我们做， Tuhan bukan hanya suka kita bekerja bagi dia, 他喜欢陪我们，带着我们，教我们怎么做。 Tuhan juga suka menemani kita, membimbing kita, mengajar kita bagaimana bekerja. 就这样一点一滴的教导我们长大。 Demikian setahap demi setahap Tuhan mengajar kita bagaimana bertumbuh. 所以他喜欢看到我们做出来那些不是最完美的东西， Tuhan juga suka melihat bagaimana karya kita jauh dari sempurna. 但是那里面有我们生命的痕迹。 Tetapi di dalam karya-karya tersebut ada jejak hidup kita di dalamnya. 有我们对上帝的爱的记号在那里面。 Dalam karya-karya tersebut ada tanda-tanda bagaimana kita belajar mengasihi Tuhan. 我们再翻一个旧约的经文， Mari kita membuka Alkitab kita di Perjanjian 我 Lama. 们看箴言第8章， Mari kita membuka kitab Amsal pasal 8. 箴言第8章22节， Amsal 8 ayat 22. 在诗篇的后面。 Ya, Amsal letaknya di setelah Mazmur. 箴言第8章，好，我要为大家读几节经文，我会跳着读哈，我要读22节。 Amsal 8 saya akan membaca beberapa ayat, saya akan lompat-lompat mulai dari 22. 在耶和华创造的开始，在太初创造一切以先，就有了我。 Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagaimana perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala.
接着27节， Lalu ayat 27, 他立定诸天的时候，我在那里；他在渊面上界划地平线的时候，我在那里。 ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya. 30节， Ayat 30, 那时我在他身边做工匠，每天都充满喜乐，时常在他面前欢笑。31节，在他的大地上欢笑，和世人一同喜乐。 Berikutnya ayat 30 dan 31. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. 这节经文讲的是谁？ Ayat-ayat ini mendeskripsikan siapa? 耶稣基督。 Tuhan Yesus. 上帝在创造世界的时候， Ketika Tuhan Allah menciptakan dunia ini, 他喜欢他的爱子耶稣基督跟他一起工作。 Tuhan Allah senang karena anak tunggalnya Yesus Kristus bekerja bersama dengannya. 他们一边工作的时候， Sambil mereka bekerja, 一边欢笑， mereka sambil bersukacita. 圣子从圣父身上学习， Bagaimana anak Allah belajar dari Allah Bapa. 充满喜乐， Sungguh hal yang penuh sukacita. 看到他们父子一起做出来的世界， Bagaimana Bapa dan anak bersama melihat dunia yang mereka ciptakan. 看到被造的一切神的儿女， Melihat manusia-manusia yang Tuhan telah ciptakan. 他心里充满喜乐。 Hati Tuhan penuh dengan sukacita. 我们也是这样， Demikian pula dengan kita. 我们身上有上帝的形象， Kita diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Allah. 我们可以按照上帝的教导，把一张陈设桌做好。 Kita sanggup menaati arahan dari Tuhan membentuk meja sajian dengan baik. 那这样在小事上中心，做好一张桌子的智慧跟习惯， Kita belajar dari mengerjakan karya yang kecil, dari perkara yang kecil kita belajar untuk setia. 这个就是我们管理世界必要的智慧。 Ini juga merupakan prinsip dan hikmat yang kita butuhkan untuk mengatur dunia yang besar ini. 上帝喜欢耶稣基督跟他一起创造这个世界， Allah Bapa berkenan terhadap Tuhan Yesus, anaknya yang bersama-sama bekerja dengannya. 上帝也喜欢我们亲手做的会幕跟陈设桌。 Allah juga berkenan terhadap kemah pertemuan dan meja roti sajian yang dibangun oleh anak-anaknya. 因为这是上帝的家， Karena ini adalah rumah Tuhan. 也是我们的家， Ini juga adalah rumah kita. 这是天父和天父儿女的家。 Ini adalah rumah Allah Bapa dan rumah anak-anak Allah. 圣所里面这一张陈设桌， Meja roti sajian di dalam ruang kudus itu, 它就是一个家的记号， itu merupakan lambang dari sebuah rumah. 不只是上面的陈设饼满足我们身体的需要， Bukan hanya roti sajian di atasnya yang memenuhi kebutuhan kita, 我们亲密关系的需要， termasuk juga kebutuhan kita untuk relasi yang intim dengan Tuhan. 爱的需要， Kebutuhan kita untuk cinta kasih 也在这个家里面被满足。 juga bersama dipenuhi kebutuhan kita di dalam rumah ini. 每天你从学校放学回家， Setiap hari setelah kita pulang sekolah, kita kembali ke rumah. 你从公司下班回家， Atau kita pulang dari kerja kembali ke rumah. 你看到餐桌上面已经摆了丰盛的食物， Kalau kita melihat meja makan sudah penuh disajikan dengan makanan, 那些食物不是只是解决你的食欲， makanan tersebut bukan hanya memenuhi nafsu makan kebutuhan jasmani kita. 不是只是满足你饥饿的需要， Makanan tersebut bukan hanya meniadakan rasa lapar kita. 那些食物满足你对爱的需要， Makanan tersebut juga memenuhi kebutuhan kita untuk cinta kasih. 满足你对亲密关系的需要。 Makanan tersebut juga memenuhi kebutuhan kita untuk hubungan yang intim dengan anggota keluarga kita. 所以陈设桌上面的陈设饼 Maka roti sajian di atas meja, 是人手做的， meskipun dibuat dari tangan manusia, 那不是上帝自己变出来的。 bukan muncul tidak ada menjadi ada. 上帝真的需要吃这些饼才能活下去吗？ Apakah Tuhan sungguh memerlukan roti sajian baru bisa bertahan hidup? 我们做的陈设饼会比上帝自己做的好吃吗？ Roti sajian buatan manusia apakah mungkin lebih enak daripada roti buatan Tuhan sendiri? 但是父亲
喜欢儿女亲手为他做的食物。 Tetapi Bapa senang dan berkenan atas karya-karya tangan anak-anak. 上帝喜欢吃我们做的东西， Tuhan suka akan hasil pekerjaan anak-anak. 他喜欢看我们为他做的一张桌子。 Tuhan suka melihat meja yang telah dibentuk oleh tangan anak-anaknya. 当耶稣基督道成肉身在世界的时候， Ketika Tuhan Yesus berinkarnasi menjadi manusia datang ke dunia, 他最常做的事情 hal yang paling sering Yesus lakukan 就是跟罪人一起吃饭。 yaitu bersama bersekutu dan makan dengan orang berdosa. 他道成肉身， Yesus inkarnasi menjadi daging 不是因为大家肚子都很饿，需要吃很多的饭， bukan karena orang-orang terus-menerus lapar dan perlu makanan banyak. 因为一起吃饭的时候是满足爱的需要、亲密的需要。 Karena setiap kali makan bukan hanya memenuhi kebutuhan jasmani tapi juga memenuhi kebutuhan manusia untuk cinta kasih dari Tuhan. 你们等一下做完礼拜要吃午餐， Setelah ibadah mungkin kita akan pergi makan. 你们会找谁去吃午餐？ Siapa yang akan kita ajak untuk makan bersama? 是不是找你们最讨厌的弟兄姐妹去吃午餐？ Apakah kita akan mengajak orang-orang yang kita sungguh tidak suka untuk 是的， makan? 请举手。 Bila iya, boleh angkat tangan. Ada yang mau mengajak orang yang tidak kita suka? 一个都没有， Tidak ada, saya lihat ya. Satu pun tidak ada. 一个都没有。 Satu pun tidak ada. 我们很可爱吗？ Apakah kita menyenangkan di mata orang 我们 lain? 很讨人喜欢吗？ Apakah kita disukai setiap orang? 耶稣为什么一天到晚就是找罪人吃饭？ Mengapa Yesus setiap hari mencari orang berdosa untuk 他不 makan? 是去有钱人家吃饭， Yesus tidak pergi ke rumah orang kaya untuk makan. 他不是去那一些对他好的人的家里吃饭， Yesus tidak pergi ke rumah orang-orang yang dia sukai untuk makan. 他跟税吏一起吃饭， Yesus justru makan dengan pemungut cukai. 他跟妓女一起吃饭， Yesus makan dengan perempuan sundal. 他跟那一些没有人想要跟他们吃饭的人一起吃饭。 Yesus secara khusus makan dengan orang-orang yang tidak pernah diindahkan oleh orang lain. 耶稣时常与罪人坐席， Yesus senantiasa bersama-sama dengan orang berdosa. 这个吃饭呢，在最后的晚餐达到最巅峰。 Makan bersama ini telah mencapai puncaknya di perjamuan terakhir, 在最后的晚餐桌上， yaitu di meja perjamuan terakhir tersebut. 他邀请所有的罪人来吃他的身体，喝他的血。 Yesus mengundang semua orang berdosa untuk makan dagingnya, minum darahnya. 那是一张餐桌， Itu adalah meja makan. 只有家人会围在餐桌一起吃饭。 Hanya keluarga dengan anggotanya masing-masing yang akan berkumpul di meja tersebut. 天父借着他的儿子邀请我们回家吃这一顿饭。 Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal mengundang kita semua orang berdosa bersama-sama berbagian dalam perjamuan tersebut. 所以你永远会怀念家里的饭。 Sehingga kita sangat mudah untuk rindu masakan keluarga kita. 所以为什么我们时常举行圣餐？ Itulah sebabnya kita senantiasa sering ada perjamuan kudus. 因为每一次圣餐就纪念父的爱，纪念耶稣的爱。 Karena setiap kali perjamuan kudus kita mengingat cinta kasih Allah Bapa, cinta kasih Allah Anak. 但这个还不够满足我们， Tetapi ini masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. 我们在等待最后的最后， Kita masih menunggu di akhir nanti, 羔羊的婚宴的那一场饭。 yaitu adalah perjamuan anak domba dalam pernikahan anak domba. 到那个时候， Pada saat itu, 我们跟天父面对面， kita akan berhadapan langsung tatap muka dengan Allah. 跟耶稣基督坐在一起， Kita akan duduk bersama dengan Tuhan Yesus. 一起吃餐桌上面的饼，喝餐桌上面的杯， Kita bersama akan menikmati roti dan anggur di meja tersebut. 永远享受上帝同在的关系。 Kita akan selama-lamanya menikmati kebersamaan dengan Allah kita. 为什么我们要常常在上帝的家？ Mengapa kita patut senantiasa datang ke rumah Tuhan? 因为上帝喜欢在他的家里面看到我们。 Karena Tuhan senang melihat kita ada di dalam rumahnya. 上帝爱不爱我们？ Tuhan mengasihi kita atau tidak? 他爱我们， Tuhan sungguh mengasihi kita. 他不会想要在他的家里面只有一张空空的餐桌， Tuhan tidak mau hanya ada satu meja kosong saja di dalam rumahnya. 每天都是圣父、圣子、圣灵三个吃饭。 Tuhan tidak mau setiap hari hanya melihat Allah, Bapa, Allah, Anak, dan Roh Kudus 3 pribadi saja makan di sana. 他喜欢很热闹，
Allah suka melihat ramai penuh dengan kita. 他喜欢享受跟我们团契的关系， Allah suka menikmati kebersamaan di dalam persekutuan dengan kita 所以 semua. 我们要常常在上帝的家， Maka hendaklah kita senantiasa berada dalam rumah 因为 Tuhan. 他享受跟我们的团聚。 Karena Allah menikmati persekutuan dengan kita, anak-anaknya. 所以今天我们读这一段陈设桌制造的经文， Hari ini kita telah membaca perikop bagaimana meja roti sajian dibentuk. 这里面有无限的上帝对我们的给我们的智慧， Di dalamnya telah mencakup banyak sekali hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. 有无限的上帝对我们的爱。 Dan juga cinta kasih Tuhan yang tidak terhingga ada di dalamnya. 看到这张桌子，想到我们是在上帝的家， Melalui meja ini kita disadarkan bahwa kita berada dalam rumah Tuhan. 这里是上帝的家。 Tempat ini adalah rumah Tuhan. 印尼归正福音教会是我们的家。 Gereja Reform Injili Indonesia adalah rumah Tuhan, juga rumah kita. 唐牧师布道完要回来这个家， Setelah Pendeta Stephen Tong selesai KKR, dia akan kembali ke rumah ini. 我们在这个家里面每个主日见面， Dalam rumah ini kita bertemu setiap hari Minggu. 一起擘饼分享圣餐， Kita bersama-sama di dalam perjamuan berbagian. 一起团契祷告，学习圣经上帝的话。 Kita bersama bersekutu, kita bersama berdoa, bersama belajar firman Tuhan. 我们要常常在上帝的家， Hendaklah kita senantiasa berada di dalam rumah 因 Tuhan. 为他供应我们一切的需要， Karena Tuhan memenuhi segala kebutuhan kita. 身体的需要、 Baik kebutuhan jasmani, 心理的需要、 serta kebutuhan rohani. 灵魂的所有需要。 Kebutuhan jiwa kita secara menyeluruh Tuhan penuhi. 第二，我们要常常在上帝的家， Yang kedua, hendaklah kita senantiasa berada dalam rumah Tuhan. 因为在这里可以学到无穷尽的天赋的智慧。 Karena di dalam rumah Tuhan kita dapat belajar hikmat kebijaksanaan Tuhan yang tidak terhingga. 第三，我们要常常在上帝的家， Yang ketiga, mengapa kita hendak senantiasa berada dalam rumah Tuhan? 因为他喜欢，他享受跟我们的团聚。 Karena Tuhan menikmati persekutuan bersama dengan kita anak-anaknya. 最后，不要忘记， Yang terakhir, janganlah kita lupa. 归正福音教会不是归正教会， Gereja Reform Injil Indonesia bukan gereja reform biasa. 不是改革宗教会， Bukan gereja reform pada umumnya. 我们的家是归正福音教会。 Gereja kita, rumah kita adalah gereja Reform Injil Indonesia. 我们永远没有忘记福音是我们这个家的使命， Kita tidak lupa bahwa semangat Injili adalah mandat kita di dalam rumah ini. 是我们这个家最珍贵的宝藏。 Yaitu adalah juga pusaka yang terpenting dalam rumah kita ini. 我们还有迷路的家人在外面没有回家， Masih banyak anggota keluarga kita yang masih tersesat di dalam kegelapan di luar sana. 我们要一起把他们带回家， Hendaklah kita bersama berjuang membawa mereka kembali pulang ke rumah. 跟我们一起常常在上帝的家里。 Sehingga mereka bersama dengan kita senantiasa di dalam rumah Tuhan. 好，我请仁贵弟兄带我们做一个祷告。 Mari kita bersama bersatu dalam doa. 我们在天上的父，感谢赞美你，借着今天的信息，你再次让我们明白我们是何等的需要你，我们是何等的软弱，我们也常常忘记我们的宝贵的家的重要性。主啊，感谢你，你使得我们明白我们是何等的需要，常常在我们的家里，这个家也是从你而起的，也是从你而建造的。也恳求你帮助我们，存着饥渴慕义的心，常常珍惜你所赐给我们的在这里一同学习、一同交通、一同分享的机会，使我们可以更好的体会来自父上帝以及我们的救主耶稣基督所成全的爱。Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu melalui firman pada hari ini. Kami sekali lagi diingatkan bahwa kami betapa lemah dan kami betapa perlunya untuk senantiasa berada di dalam rumah-Mu. Ya Tuhan, kami juga bersyukur melalui firman hari ini Engkau mengingatkan kepada kami, di dalam rumah-Mu kami dapat memperoleh segala kepenuhan dan kepuasan, baik secara jasmani dan rohani, dan juga bagaimana kami belajar melalui firman-Mu, melalui persekutuan, melalui bersama-sama hidup berbagi dan saling mengasihi. Kami mencicipi cinta kasih yang memang berasal dari Engkau, dari Allah Bapa, dan juga yang telah digenapi oleh Tuhan kami Yesus Kristus. 恳求主帮助我们，在日后我们也同样不忘记福音的使命，帮助我们可以将更多失丧的在黑暗当中的灵魂带回你的面前，叫他们也可以找到真正的归宿，使他们可以在主永恒的这个家里能够找到真正的平安。Kami mohon kiranya Tuhan juga mendorong kami semua untuk senantiasa ingat akan mandat Injil, agar kami juga tidak lupa masih banyak anggota keluarga kami di luar sana yang tersesat di dalam kegelapan. Kiranya Kau mendorong kami semua untuk membawa mereka kembali ke hadapan-Mu, untuk mencicipi
betapa indahnya kehangatan di dalam rumah yang sudah menanti mereka dari dulu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.